Hai semua, salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama cikgu lagi, Cikgu Hamara Amin Najmi bin Muhammad Razali untuk mata pelajaran pendidikan moral tahun 5, unit pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu harap awak semua sihat walafiat. Marcel, Melvinson, Olavera, Chelsea Ann dalam keadaan yang baik. Jaga diri masing-masing. Okey, apa yang awak akan belajar pada hari ini? Okey, cikgu tetapkan satu objektif pembelajaran untuk awak, iaitu pada akhir pembelajaran pada hari ini, semua keempat-empat murid cikgu dapat mengenal pasti amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmonik. Jom kita kenali amalan ajaran agama atau kepercayaan masyarakat di Malaysia. Tapi sebelum tu ada 3 kata kunci yang awak perlu kuasai sebelum awak belajar tajuk ini. So kata kunci yang pertama adalah amalan. Apa itu amalan? Amalan ini adalah definisi ni cikgu ambil daripada Kamus Pelajar edisi kedua, iaitu bermaksud perbuatan yang baik. Amalan ni adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang biasa kita lakukan. Contoh amalan yang cikgu laksanakan adalah cikgu sentiasa mengamalkan jarak sosial sewaktu keluar semasa berada di tempat awam ataupun sesak. Okey, ataupun contohnya amalan yang awak selalu lakukan. Contohnya awak datang awal ke sekolah. Itu juga amalan. Apa yang kita selalu buat. Okey. So next, kata kunci yang kedua adalah agama. Apa itu agama? Agama ni adalah satu kepercayaan kepada Tuhan ataupun dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan, ataupun orang cakap yang senang, agama ni bermaksud agama yang kita anuti seperti agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, Sikh, Hindu dan sebagainya. Seterusnya, apa pula kepercayaan? Okey, kepercayaan ni adalah anggapan atau akuan bahawa sesuatu itu ada. Contohnya, Marcel percaya bahawa ada hantu pocong di belakang rumahnya. Okey, sedangkan itu hanyalah imajinasi. Ataupun orang asli ataupun orang asal percaya bahawa setiap yang hidup di hutan itu dijaga oleh dewa. Itu contoh kepercayaan. Apa yang kita percaya. Okey. Okey, cikgu letakkan di sini. Cikgu screenshot daripada buku teks awak. Buku teks awak muka surat 6. Okey. Awak boleh tengok juga dalam muka surat 6. Boleh rujuk sekali pada muka surat 6, iaitu unit 1, ajaran agama mesti diamalkan. Itu tajuk dia. Jom kita sama-sama baca dan fahami situasi berikut. Vera, Roy dan Ramli membuat satu tinjauan tentang amalan ajaran agama dalam kalangan anggota masyarakat di tempat tinggal mereka. Okey, dia buat apa? Dia buat satu tinjauan. Tinjauan tentang apa? Tentang amalan ajaran agama dalam kalangan anggota masyarakat. Okey, yang berikut adalah dapatan tinjauan mereka. Okey, apa yang mereka dapati adalah tinjauan mereka adalah tentang, okey, ini salah satunya, iaitu mereka dapat tinjauan ni daripada seorang doktor perubatan yang bernama Encik Lim Tek Seng. Okey, dia cakap salah satu ajaran agama Buddha adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Okey, so Encik Lim Tek Seng ni adalah seorang etnik Cina, okey, kaum Cina, dan dia beragama Buddha. Okey, disebutkan di sini beragama Buddha. So dia cakap salah satu ajaran agama Buddha ni adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Dia cakap saya mengamalkan ajaran ini dengan taat setia. Sebagai contohnya, saya membantu anggota masyarakat yang susah dengan memberikan sumbangan. Saya berasa amat gembira dan berpuas hati dengan amalan saya ini. Okey, untuk ajaran agama Buddha, dia cakap salah satu ajaran dia adalah untuk bantu orang yang kurang bernasib baik. Okey. Lebih-lebih lagi apabila Encik Lim Tek Seng ni adalah seorang doktor, dia sangat mampu untuk membantu orang yang kurang bernasib baik.
Seterusnya, kita pergi kepada tinjauan yang kedua, iaitu tinjauan yang dibuat kepada cikgu tak pasti Puan Josephine ataupun Cik Josephine, saya tak diberitahu di sini. Okey, kita panggillah Cik kan, sebab nampak macam muda lagi, belum kahwin kot. Cik Josephine, dia seorang guru, dan menganut agama Kristian. Ada kat sini. Cik Josephine cakap agama Kristian menyuruh umatnya melayan setiap anggota masyarakat secara adil dan hidup dengan aman damai. Okey, Islam cakap apa? Ajaran Kristian cakap suruh layan orang secara adil dan hidup dengan aman damai. Okey, sentiasa berlaku adil dan kita hidup dalam masyarakat yang aman damai. Okey, saya mengamalkan ajaran tersebut tanpa mengira bangsa, agama dan bangsa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera di kampung kami. Okey, maklumlah kita berada di Malaysia. Malaysia terdapat pelbagai agama seperti agama Islam, agama Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan sebagainya, seperti yang cikgu pernah bagi tahu sebelum ni. Jadi, setiap agama ni mempunyai ajaran yang berbeza. Jadi, untuk mengukuhkan perpaduan antara agama ni, antara kaum, kita haruslah mengamalkan ajaran melayan secara adil dan hidup aman damai ni tanpa mengira agama. Okey, dengan itu kita akan dapat wujudkan masyarakat yang lebih harmoni. Okey, itu kata Cik Josephine, seorang guru. Okey, kita pergi kepada tinjauan yang ketiga, iaitu Encik Gopal, iaitu seorang pegawai polis. Okey, Encik Gopal ni agak-agak lah, dia ni daripada kaum yang mana? Tentulah dia seorang yang berasal daripada kaum India. Okey. So dia cakap agama Hindu menekankan bahawa perbuatan dan kelakuan seseorang akan menentukan kehidupan mereka. Maksudnya, kalau awak buat baik, kehidupan awak akan jadi baik. Kalau awak sentiasa buat jahat, kehidupan awak akan jadi sentiasa negatif. Okey, tak harmoni, tak aman. Okey. Oleh itu, saya sentiasa memastikan perbuatan saya baik dan benar apabila berhubung dengan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan seharian. Okey, itu untuk agama Hindu. Okey, kita dah pergi semula. Okey, kita dah cakap tentang agama Buddha, Kristian dan agama Hindu. Ini antara 3 agama yang terbesar di Malaysia. Ramai penganutnya. Okey. Itu sahaja untuk sesi pengajaran. Kita beralih kepada sesi kerja rumah anda, tugasan untuk anda sebagai pengukuhan. Okey, buat kat mana? Buat dalam buku latihan yang awak pernah buat sebelum ini. Lepas tu nak buat tu apa? Nak buat apa lepas tu, cikgu? Buat apa lepas tu? Awak kena siapkan, awak ambil gambar dan macam biasa hantar ke dalam grup WhatsApp kelas awak ataupun hantar saya secara individu. Saya akan semak dan kembalikan kepada anda. Okey, ini kerja rumahnya. Ada 2 tugasan yang awak kena laksanakan. Sebelum tu jangan lupa tulis hari dan tarikh macam biasa. Esok hari ni Jumaat 29 Januari 2021. Okey, kalau ada 2 muka surat, maksudnya dua-dualah awak wajib. Dalam kelas saya, wajib tulis hari dan tarikh. Senang saya nak semak. Dan jangan lupa tulis nama kat sini. Kalau boleh, tulis nama. Senang masa awak bagi gambar nanti, tak bertukar dengan kawan-kawan awak yang lain. Okey, kita pergi kepada tugasan yang pertama, iaitu A. Nyatakan 3 amalan kepercayaan dalam masyarakat Melanau. Awak seorang yang Melanau. Awak kena tahu apa kepercayaan orang Melanau. Dan awak kena bangga sebagai seorang yang lahir dalam etnik Melanau. Contoh apa ya? Apa kepercayaan orang Melanau? Cuba ingat balik. Tak tahulah, cikgu. Apa ya? Okey, awak ada keluarga kat rumah. Awak boleh tanya mak awak, ayah awak, atuk awak, nenek awak, jiran awak pun boleh. Okey. So tanya mereka apa 3 sahaja. Cukup 3 sahaja. Okey. Cikgu tak nak cakap kat sini sebab cikgu dah tahu ketiga-tiganya. Apa-apa jawapan cikgu terima selagi ia memenuhi syarat.
Okey, yang kedua. Yang kedua pula, okey, B, cikgu letak kat sini B. Lukiskan satu simbol, situasi atau perkara. Okey, boleh pilih simbol, boleh pilih situasi ataupun perkara yang melambangkan masyarakat Melanau. Contohlah, cikgu buat satu contoh. Cikgu ambil satu perkara yang selalu cikgu ingat bila tengok, cikgu tahu, dia ni Melanau. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tengok melalui pakaian dia. Okey. Buat pertama kali, buat pandang pertama cikgu tengok, uish. Bila dia pakai macam ni, cikgu tahu dia adalah berasal ataupun dia daripada etnik Melanau. Mungkin awak boleh lukis rumah yang melambangkan etnik Melanau ataupun simbol-simbol yang lain. Okey, ini ikut kreativiti anda. Okey, cikgu cadangkan untuk awak buat satu muka surat untuk tugasan A dan satu muka surat lagi untuk tugasan B. Okey, lukislah besar-besar, janganlah lukis kecil je kat hujung ni. Lukis sebesar-besar muka surat awak ni dan warnakan dengan cantik. Lukis dengan kreativiti anda dan warnakan dengan warna yang sesuai. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk sesi pada minggu kedua, hari Jumaat 29 Januari, ini sahaja dua tugasan ini. Jangan lupa hantarkan ke dalam grup WhatsApp supaya boleh menjadi bukti awak hantar dan saya tanda. Okey. Sekian saja untuk kelas hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Marcel, Mel Vincent, Olavera dan Chelsea N.